Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini merupakan dialog anak muda. Kita membincang segala perkara yang berkaitan dengan anak muda. Dan untuk waktu dan jam ini kita nak memberi tumpuan pada satu topik yang cukup besar. Kita bercakap mengenai pilihan raya belia di mana kerajaan baru-baru ini mencadangkan untuk mengadakan ataupun melaksanakan pilihan raya belia bagi membolehkan perwakilan daripada golongan itu mewakili golongan belia ke Parlimen Belia, dan ini dilihat sebagai langkah yang cukup progresif dalam membentuk golongan belia yang berkemahiran dan juga berketampilan dalam bidang kepimpinan dan banyak lagi. Dan untuk waktu ini juga saya tak nak membuang masa dengan intro yang cukup panjang sebenarnya. Saya bersama dengan 5 anak muda yang cukup bersedia untuk sama-sama kita berkongsi mengupas dengan lebih mendalam mengenai isu ini. Adakah ia wajar dilaksanakan, iaitu pilihan raya belia ini, adakah ia wajar dilaksanakan di Malaysia, implikasinya dan juga bagaimana kita mampu menghasilkan pemimpin ataupun golongan belia yang lebih progresif di masa akan datang. Wajar atau tidak, kita nak bersama dengan 5 pemimpin ataupun orang muda yang sudah bersedia bersama dengan saya ketika ini. Berkobar-kobar nampaknya. Di sebelah kanan saya terlebih dahulu saya nak memperkenalkan Syahidah Zulkarnain yang merupakan ahli Parlimen Belia Malaysia. Apa khabar? Khabar baik, Syaf. Apa khabar, Syaf? Alhamdulillah, saya sedikit berpeluh pada ketika ini. Mungkin topik ini agak panas untuk kita bincangkan. Panas kan? Dan di sebelah Syahidah ialah Nevin Vinosh yang merupakan graduan Undang-Undang Universiti Melaya. Apa khabar? Hi, Shaf. Nice to meet you. Nice to meet you as well. Thank you for joining us today. Dan di sebelah Nevin ialah Melanie Ting yang merupakan koordinator Teroka. Apa khabar? Good. Terima kasih juga kerana menyertai kami pada hari ini. Dan di sebelahnya ialah Syed Zul Iqbal Syed Abdul Halim yang merupakan pengarah operasi Persatuan Kasih Mahasiswa. Assalamualaikum, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada waktu ini. Terima kasih juga. Dan yang terakhir ialah Oi Kok Hin yang merupakan pengarah eksekutif Bersih. Apa khabar? Oh, baik, masih. Baik, semuanya baik-baik dan semuanya sudah bersedia pada ketika ini. Jadi saya tak nak membuang masa. Kita terus saja kepada soalan saya yang pertama. Saya nak tanya semua ya. Saya akan mulakan dengan Syahidah dululah. Okey, cadangan mewujudkan pilihan raya belia ini. Jadi apa pandangan anda? Okey, saya sebenarnya begitu teruja bila Tan Sri Johari Abdul sendiri mengumumkan untuk mungkin mengadakan pilihan raya belia. Pilihan raya umum peringkat belia. Jadi saya rasa ini sesuatu yang mungkin boleh jadi satu keperluan, boleh jadi juga satu ancaman untuk belia. Mengapa saya mengatakan begitu? Ia satu keperluan kerana ia boleh mendidik belia, boleh memberi pendedahan kepada belia tentang bagaimana sistem demokrasi berlaku, bagaimana berkempen, strategi berkempen dan sebagainya, Syaf. Tapi yang kedua, ia boleh menjadi satu ancaman memandangkan ia boleh memperkecilkan ataupun ia boleh memencilkan usaha belia, suara belia ke satu entiti Parlimen Belia Malaysia sahaja. Itu yang bahayanya, yang saya kira ia mungkin perlu disedari dan perlu diambil perhatian dalam kalangan orang-orang atasan. Okey, bagi saudara pula macam mana? Saya rasa kan the suggestion untuk ada parlimen ini adalah bagus dan quite important. Reasonnya untuk satu saja. Reasonnya adalah kerana voice belia beza daripada voice ahli parlimen yang kita ada sekarang. Mereka berani untuk menangani isu terkini yang mungkin tak sebegitu popular atau yang akan ada efek yang mungkin akan terjejaskan rakyat punya confidence. For example, kita nampak the recent DNA of Zahid Hamidi or the recent pengampinan of Datuk Seri Najib. Isu ini kadang-kadang tak diberangkitkan oleh sebab takut rakyat punya persepsi, takut macam mana orang akan react kepada parti. So, rakyat muda, anak muda, belia are the true voice yang berani enough to membangunkan isu-isu ini kepada rakyat. And this is the only option we have sebagai Malaysia. Kalau kita nak mendengarkan isu-isu yang mungkin controversial, mungkin susah sikit, tapi this is democracy. Kalau kita nak memberangkitkan isu-isu seperti ini, this is the only platform, I believe. Bagi Melanie Ting pula macam mana? Bagi saya, cadangan ini amat bagus, tapi kita kena ingatkan bahawa pilihan raya ini umur dia dicadangkan 16 hingga 35 tahun. Betul. Jadi age gap tu sangat besar. Jadi kalau kita lihat di dalam Wales, mereka juga ada pilihan raya untuk belia tetapi umur dia 11 hingga 18 tahun. Jadi umur belia tu age gap itu sangat kecil lah dan mereka semua tu dalam sistem sekolah. Jadi voter base mereka, resources mereka juga sama. So
mereka boleh berkempen di dalam school ground. They have the same monetary resources, so you don't have like older people having extra advantage of more campaign materials. Let's say membeli banting, more covering more voter base. So I think it's a very safe and fair campaign strategy, and also it saves a lot of money lah. Basically, if you have kalau calon itu 35 tahun, voter base dia lebih banyak lah, I would say. You have the working class people, you have the university people. So if you have students competing among students, that would be better. Okey. Yep. Jadi kita nak teruskan dengan saudara Said Zul Iqbal ya. Jadi pandangan awak mengenai pilihan raya belia ni kalau dilaksanakan bagaimana? Baik, pilihan raya dengan belia, saya sebagai seorang mahasiswa di UKM, especially pilihan raya bukanlah satu benda yang asing, especially dekat UKM, dekat UM pun there are many ongoing election dengan MPP, dengan kesatuannya dan pelbagai. Ada juga Dewan Muda Johor, Dewan Negeri Perlis, semua banyak sangat dalam parlimen. Dalam parlimen sendiri pun di bawah KBS sebelum ini memang ada parlimen belia in of itself pun. Cuma apabila saya membaca petikan artikel daripada Yang Bertuan Speaker, pada mulanya saya mempersoalkan idea itu adalah satu idea yang baik. Namun alasan dan juga executionnya itu adalah satu tanda tanya bagi saya. Mengapa we need katanya dengan alasan untuk melahirkan lebih banyak pemimpin, tapi sedangkan di universiti kita terlalu banyak, we have countless of camps, camp kepimpinan daripada sekolah sampailah ke universiti. Itulah yang kita nak cari kepimpinan, and this is redundant. This is a waste of money that should not be put. Itu adalah pandangan saya terhadap itu. Bagi saya, it is a good suggestion. However, the idea itself are not ready. Not to say belia tak bersedia. However, the idea itself is not ready. Okay. Itu satu perkongsian yang menarik, tapi saya nak get back pada Syed Muhammad Iqbal sebentar lagi sebab kita nak bersama dengan Kok Hin ketika ini. Jadi, pandangan Kok Hin secara ringkasnya mengenai pilihan raya belia ini, cadangan pilihan raya belia ini. Ya, Tan Sri Speaker adalah seorang saya amat hormati. Cuma mungkin dekat sini kita ada pendirian berbeza lah. Bagi saya, pilihan raya belia tu pilih untuk apa? Saya tak clear dekat situ. What is at stake? Untuk pilihan raya umum, rakyat turun mengundi kerana there is something at stake. Sama ada polisi, dasar negara, hak siapa akan jadi Perdana Menteri dan sebagainya. There is everything at stake. That's why voter turnout is high. Untuk parlimen belia sekarang pun sebenarnya sudah ada satu sistem undian, kalau tidak silap saya lah secara online ke bagaimana, tapi sefaham saya voter turnout amat rendah, mungkin 5% atau kurang daripada 5% daripada seluruh anak muda di Malaysia. Jadi how do we increase this? Adakah kita akan buat macam pilihan raya umum, physical voting? Ada that does not address the issue. Seolah-olah kita try to replicate something dari segi struktur, tapi dari segi substansnya masih tidak ada. What is at stake for parlimen belia? Adakah akan ada devolvement of power daripada parlimen untuk parlimen belia? Kalau tidak ada, kenapa perlunya pilihan raya belia seperti yang dikatakan tadi? Baik, kedua-dua persoalan itu mungkin wajar dijawab oleh Syahidah yang merupakan ahli parlimen belia sendiri. Jadi mengapa anda merasakan pilihan raya belia ini mesti disegerakan? Mungkin boleh menjawab kepada persoalan dua panel kita ini. Okey, shoot terus kepada saya. Okey. Tak apa. Kita tahu parlimen belia ni telah dilaksanakan oleh KBS, Kementerian Belia dan Sukan sejak tahun 2015 lagi, tak silap saya. So, jadi bila benda ni telah dilakukan, sewajarnya ada satu penambahbaikan yang dilakukan dalam penggubalan undang-undang kepada maksud saya ini di mana jika kita parlimen belia mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang, ada suara untuk menyentuh sikit undang-undang negara kita, itu boleh dijadikan sebagai satu push factor ataupun push factor berkenaan yang parlimen belia ini perlu disegerakan. Pada saya, parlimen belia ini perlu disegerakan kerana ia ada push factor yang penting. Jika kuasa parlimen belia ini boleh sampai ke penggubalan undang-undang dan dasar. Yang kedua, pada saya, kita sedia maklum bahawa kita perlu tahu bahawa parlimen belia ini digunakan sebagai platform untuk anak muda menonjolkan diri ke peringkat nasional. Jika kita katakan peringkat ke universiti dan sebagainya, mereka hanya ditakuk universiti sahaja. Mereka tak menyentuh isu-isu nasional. Di sinilah parlimen belia ini perlu digembeling untuk jadi satu platform yang betul-betul strategik, betul-betul pengubah kepada landscape politik Malaysia pada saya.
Okey, itu poin yang dikeluarkan oleh Syahidah sendiri ya. Saya nak tanya kepada Navin lah. Jadi dia kata perlunya ada pilihan raya ini supaya suara belia itu dalam mungkin boleh terlibat sama dalam urusan pindaan perlembagaan atau juga urusan-urusan berkaitan dengan dasar-dasar negara. Jadi anda rasa jika adanya pilihan raya belia ini, adakah suara belia yang benar-benar sudah dipilih dalam parlimen belia itu akan sebenarnya didengari atau hasrat mereka akan didasari sebaiknya, adakah mereka sekadar kumpulan yang mewakili kumpulan belia di parlimen belia semata-mata? Right. Actually tak semestinya. Because I think our government pernah buat a simulation parlimen sini sebelum pun. I think during COVID they tried the parliament digital and so many other things. The issue, and I resonate dengan Kok King juga, is apakah peranan kerajaan nak buat ni? If it is truly untuk menyuarakan sahaja, then maybe okay. Tapi kalau betul-betul it is to enact change, then government perlu at least enact satu apa-apa untuk delegate power supaya ada kesan. Kesan tu boleh dalam banyak form, regardless of either if kalau memang boleh mengubal undang-undang atau contoh apa-apa isu yang akan didebatkan dalam parlimen belia tu boleh dibentangkan dalam parlimen betul-betul. Atau geran diberi, sebab I rasa in the UK punya format apa-apa isu yang didebatkan and diluluskan, diorang akan bagi geran supaya ada projek yang boleh dilakukan mengenai itu. So if this is just a facade untuk bagi belia untuk bercakap 222 belia cakap, there's no point. Dia kena ada efek yang akan trickle down kepada membuat sesuatu yang kesan kepada masyarakat, or will actually affect policy di peringkat atas parlimen betul. So that's something I think the government has to decide, apa tujuan, the end goal untuk membina parlimen ini. If it's nothing, then there's no point. Betul, macam yang Navin cakap tadi. Pada saya, jika kerajaan sekadar melaungkan kerajaan ingin sekadar laungan kerajaan untuk buat untuk membawa suara belia, saya kira ia hanya sekadar retorik semata-mata. Ya. Jadi Melanie, kita dah bersama dengan dua panel di sini, cukup panas saya rasa perdebatan kali ini. Jadi Melanie, bagaimana you melihat peranan sebenarnya ahli parlimen belia ni dalam soal-soal berkaitan dengan dasar-dasar negara. Jadi adakah dengan adanya pilihan raya belia ni akan mampu melahirkan wakil belia yang betul-betul mampu bersuara dan suara mereka boleh didengar oleh kerajaan sebenarnya? Again, kepada saya rasa kita tidak harusnya box 16 to 35 into pilihan raya belia. Kerana kenapa kita tak boleh letak seorang 18 tahun kepada pilihan raya umum atau pilihan raya negeri if they are already of age, kan? So to me, I was one of the youngest candidate in the pilihan raya negeri, right, for Selangor. Jadi banyak komen yang saya dapat lah, kenapa kamu join pilihan raya ini, kamu terlalu muda, kamu tidak ada pengalaman dalam ini. So kepada saya, this is the start of my pengalaman lah, kan? Kalau saya tak ada pengalaman, ini adalah pengalaman saya. If I don't have this pengalaman, banyak orang juga yang cakap, oh kenapa tak join ahli majlis dulu. Tetapi untuk menjadi ahli majlis, you must be appointed and nominated. And you can only do that if you're in a certain appointed political party, let's say. So if you want more young people to be involved in politics, have elections for ahli majlis instead. That is the lowest point where they can be involved in decision making, community building, and also be engaged with community, solving their problems, understanding on the base ground what politics is first. Baik, saya suka saya dah mengganggu-ganggu tadi poin yang diberikan oleh Melanie. Jadi saya mungkin nak tambah sikit kat situ. Baik, saya resonate apa yang semua panelis yang cakap hari ini. Saya berbalik kepada poin pertama tadi. I think since cakap tadi, Parlimen Belia bermula daripada tahun 2015. It has been a long time, such a long time, but there's nothing new to it. Dia sehingga hari ini Parlimen Belia itu tidak diberi satu punca kuasa, sedangkan Parlimen di universiti pun ada satu punca kuasa yang membolehkan mereka buat satu decision. This is what's wrong dengan Parlimen Belia dengan
what's about to be wrong dengan pilihan raya ini. Sebab dia tak ada satu punca kuasa yang jelas, sehingga hari ini peranan Parlimen Belia is arbitrary. Kita tak tahu apa peranan dia, apa effects yang boleh buat. I think a bigger, not to say a better, but a bigger idea is to unionize youth. The idea kesatuan di universiti, especially in the greater area of Klang Valley lah kita katakan, kesatuan pelajar, kesatuan mahasiswa itu boleh buat big things. You know, in the 90s di UM dia cari bas sebab pelajar ada masalah pengangkutan. Pre-PRU 15, GE 15, apa berlaku? Union mahasiswa kata kita ada masalah kenaikan harga barang, rakyat terseksa, apa kita buat? Kita jadi jurubahasa untuk masyarakat. So to say that with this idea, kalau pelajar, mahasiswa, golongan-golongan muda dekat universiti ni can do so many things with a union, then how about we unionize youth? Kita jadikan ada satu kesatuan belia, bukan saja untuk mendengar suara, but ada satu push factor kepada kerajaan. Kita tak boleh harap sentiasa berharap kepada pembangkang. There has to be a voice from the youth, and I think this is a better alternative rather than spending a lot of money on pilihan raya belia. Baik. Kok Hin ya tadi agak skeptical juga dengan idea melaksanakan pilihan raya belia ni. Jadi setuju dengan Iqbal ketika ini? Mungkin ada point nak tambah? Yeah, I think actually kesemua lima kita agree yang pilihan raya belia ni sekarang idea dia masih sama-sama, masih tak nampak sangat. So I think we are all consensus dekat situlah. Bagi saya, seperti yang Saudari Melanie cakap tadi kan, beliau sendiri bertanding melawan Datuk Seri Azmi Ali, kalau tak silap saya, di pilihan raya negeri. Jadi kenapa perlu pula, kalau lihat di Perancis Perdana Menteri dia umur berapa, kalau di Indonesia producer tadi cakap dia baru balik kan, Vice President Gibran sekarang baru umur bawah 35-36 tahun, walaupun dia anak Jokowi lah kan. Betul. Tapi kalau kat Malaysia mungkin setakat ketua pemuda je kot saya rasa. Ketua pemuda, mungkin ahli parlimen belia kan 35 kan sekarang. So saya rasa dekat situ the idea is almost dead on arrival lah bagi saya. Dan kalau nak wujudkan satu platform nasional untuk belia, maybe belia should be empowered to take part in entities that have more power. For example, Dewan Negara. Tak ada dah Dewan Negara ni. Tapi tak elected and tak ada banyak kuasa. Dari segi mungkin nak bagi kuasa penggubalan contohnya kepada Dewan Negara, sebab saya rasa very unlikely that dia wujudkan satu body baru, Parlimen Belia, dan bagi kena constitutional amendment kalau nak bagi penggubalan undang-undang tu. So more likely Dewan Rakyat sekarang share kuasa dengan Dewan Negara, check and balance. So Dewan Negara mungkin adalah satu sistemnya. Mungkin adakah kita akan ada full election untuk Dewan Negara ataupun partial election untuk youth quota. Contohnya 30% Dewan Negara, youth quota, elected body. Okey, yang 70% kita tak kacau lah, negeri, pelantikan negeri dan sebagainya. Pelantikan sultan semuanya. 30% youth quota contohnya. Mungkin dekat situ kita boleh eksperimen contohnya. Tetapi kalau nak juga buat pilihan raya belia lah. Kalau kerajaan nak juga buat, bagi saya the idea is not to replicate what has been done. Bagi saya kalau nak buat juga pilihan raya belia ni, why not experiment with something new? Contohnya pilihan raya presiden untuk belia. So kita ada satu yang clear cut lah. Dia ada presiden ke, proportional representation ke, dia bukan blind copy of what has existed, but eksperimen dengan satu sistem demokrasi yang baru. Baik, dua orang kata terbelah dua sekarang ni. Jadi saya nak sentuh mengenai soal umur tu sebab saya berminat nak fokus kerana kita tahu apa yang dikatakan oleh Tan Sri Johari Abdul ya. Dicadangkan agar diadakan 2 tahun sekali dan individu yang dipilih pula dalam kalangan pengundi berumur 16 hingga 35 tahun. Melanie ada membangkitkan soal usia juga tadi, Syed juga ada dan juga Kok Hin. Jadi saya nak tanya kepada ahli parlimen belia di sebelah kanan saya ketika ini. Jadi anda rasa relevan atau tidak ya pilihan raya belia ini dilaksanakan, dan jika ada calon-calon yang berusia bawah daripada 20 tahun, kita cakap mengenai soal usia ketika ini, kita nak melihat kepada kefahaman, kecelikan politik anak-anak muda pada ketika ini, memahami isu-isu semasa, mendalami dasar-dasar negara yang sedia ada. Jadi anda rasa relevan atau tidak umur itu mungkin dilebihkan sedikit, bukan 16 tahun? Okey, saya rasa umur yang Tan Sri Johari Abdul sarankan tu adalah umur yang
terbaiklah pada saya, di mana umur tu bukan terlalu Tapi 16 tahun tak terlalu muda bagi anda? 16 tahun kita boleh tengok sekarang capaian teknologi mereka sudah terlalu kita boleh kata literasi ataupun tahap celik politik mereka masih ada. Cuma is still there. Dia tak terlalu mendalam dan tak terlalu deep. Sebab tu perlunya seperti yang Kementerian Belia dan Sukan buat sekolah rukun negara dan sebagainya, bengkel rukun negara dan sebagainya untuk mengajar anak-anak muda, khususnya yang muda-muda ni untuk pergi untuk tahu mengenai tata negara. Dan yang kedua yang saya perasan NGO pun perlu ada untuk pergi ke sekolah-sekolah untuk menyebarluaskan civic ataupun tata negara tentang sistem demokrasi negara dan sebagainya. Jadi anda masih setuju dengan pelaksanaan pilihan raya belia? Mungkin Iqbal macam mana? Saya nak terus melangkah kepada Said Iqbal. Jadi bagaimana? I think kalau kita Sebab saya setuju dengan idea unionization tadi, penggabungan belia-belia itu. Mungkin boleh add on sikit kenapa sebenarnya? Mungkin kalau bersetuju usia 16 tahun tu mungkin boleh diataskan sikit, mungkin 19 tahun, kerana seperti saya cakap tadi 16 tahun ini satu usia yang di mana kecelikan terhadap politik dan dasar-dasar negara itu mungkin tidak terlalu terang. Jadi mungkin nak tambah saya. I think kalau kita berkata dengan celik politik, celik demokrasi, pendidikan politik, I think you will be surprised at how much a 16-year-olds now know, right? Especially kita kena lihat pembangunan media alternatif dekat Malaysia. Kalau kita tengok sewaktu nak dekat dengan GE15, nak dekat dengan PRN, there will be a lot of contents about politics, especially by before this lah ada seorang aktivis ni, dia buat live dekat TikTok. Budak-budak kecil, budak-budak 16 tahun, 17 tahun, they saw this. Kita tak boleh kata orang budak 16 tahun tak mampu untuk belajar berkaitan dengan politik. I think this is the problem dekat sini. We are not teaching them about democracy and politics early enough. That's the problem. The problem is that cuma itulah bila orang kata nak mengajar anak muda berkaitan dengan politik ni, mesti kena start kat sekolah, Saya sekarang tengah belajar menjadi cikgu bahasa Inggeris lah, senang cerita di Fakulti Pendidikan. Saya sangat tak bersetuju semua benda nak bagi kat cikgu. Cikgu ada hari sukan, hari sukan negaranya nak buat membaca 3 minit dekat perhimpunan, banyak sangat perkara. I think inilah yang saya kata satu perkara yang SPR sendiri miss out. Akademi Pilihan Raya di bawah bahagian operasi SPR, what are the results, right? We are looking for that. You are funded. Saya ingatkan, there will be more. Kita akan masuk kepada sekolah, kita akan mengajar berkaitan dengan politik dan demokrasi. And I think connotation politik itu sendiri is problematic. Not to say politik is wrong or anything, but connotation that people relate to politics in of itself is, dia macam takut-takut lah kalau cikgu-cikgu nak ajar pasal politik dekat budak sekolah menengah ni, janganlah macam tu kan. We have to preserve their mind kan. So why not we change it to pendidikan demokrasi negara, pendidikan negara, rukun negara is a great idea. However, the execution must be improved. Ini yang kita kena tackle, that we have to teach them early enough so that they are more invested into the future of the country. Ini berbeza. Malaysia cukup berbeza dengan Jakarta, dengan Indonesia sebagai contohnya. Mahasiswa di Indonesia, belia di Indonesia mendapat pendidikan politik mereka daripada jalanan. Begitu banyak sekali protes, begitu banyak sekali orang kata these groups of people yang buat bicara berkaitan dengan buku-buku yang buku-buku Marxist, they talk about democracy, they talk about politics and social issues, and we do not have that here. We have, but maybe small. And this is why we have to tackle in. Kita kena, this is more about culture, so you have to get them into reading and apa semua. And it's not us lah untuk go into the streets and learn from the streets melalui protes ke apa semua. There must be a different way to educate about democracy and politics. Yeah. And also boleh saya tambah? Boleh, yes. Jika kita lihat sekarang, attention span orang muda sekarang sangat short lah, basically. So I like the idea that bringing in SPR into schools is a good idea. Kalau kita boleh buat satu simulation yang lebih menarik, lebih fun, akan menarik perhatian orang muda, itu juga akan menarik mereka kepada segi politik lah, untuk melibatkan diri dalam politik, understanding the process behind it, apa itu mengundi, apa itu pilihan raya, kenapa saya mesti undi. So like fun simulation like this can stimulate their brain to know what is important. Yeah.
Baik, saya akan kembali semula selepas ini bersama dengan Kok Hin dan juga kita nak dengar juga suara Vinosh lagi sekali menyuarakan pandangannya. Tapi saya kira dialog anak muda kita berhenti dah seketika bertemu bersama. Bertemu kembali dalam dialog anak muda dan sebentar tadi sesi ini agak panas sebenarnya dengan luahan dan juga pandangan kelima-lima anak muda yang berada di sebelah kanan saya dan tadi kita mengakhiri perbualan kita melihat bagaimana kita nak membentuk literasi kefahaman politik yang tinggi dalam kalangan anak muda itu sendiri. Jadi ketika ini kita mungkin nak mengalihkan tumpuan, kita nak melihat juga apakah sebenarnya kemampuan golongan belia ini sendiri. Okay, sebab mungkin sebelum saya nak pergi kepada Vinosh, saya nak tanya kepada ahli parlimen belia ni dulu. Okey, apa sebenarnya sepanjang awak menjadi ahli parlimen belia, apa kejayaan terbesar yang mungkin sudah dicapai yang mungkin boleh dijadikan teladan kepada nanti orang kata macam kenapa nak buat pilihan raya belia? Okey, ahli parlimen belia dah ada ini, dah ada itu, dah melaksanakan dasar-dasar ini, mungkin dah mencapai sesuatu yang besar dalam sejak 2015 ya. Jadi mungkin mengapa sebenarnya mungkin anda boleh kongsikan seharusnya mengapa ia dilaksanakan secara pandangan anda sendiri dan juga apa antara yang terbesar pernah dicapai oleh ahli parlimen belia sendiri. Okey, baik. Saya faham soalan ni. Kita concern dengan impak parlimen belia yang sekarang ni. Betul. Kita tak boleh kita kena tahu benda ni yang kita nampak perlu ke parlimen belia, perlu ke orang-orang korporat macam ni. Kita kena tahu proses mendidik, membentuk mereka untuk buat manifesto, untuk berkempen, untuk ada confidence. Benda tu satu proses yang panjang. Benda tu perlukan proses yang panjang dan berterusan. Dan jadi saya nyatakan mengenai proses mereka, sistem demokrasi dan sebagainya, benda tu memberi pendedahan kepada mereka. Dan bila ditanya mengenai kejayaan parlimen belia, kami di Parlimen Belia Malaysia sering melakukan kunjung hormat ke Majlis Belia Malaysia, pergi memberi bakul makanan dan sebagainya. Cuma yang saya perasan ada kekurangan dalam Parlimen Belia Malaysia ni ialah kuasa Parlimen Belia sangat-sangat terbatas. Terlampau terbatas di mana 4 usul yang kami cadangkan masih belum naik untuk ke peringkat parlimen. Dan ini yang agak saya kecewalah sebagai ahli Parlimen Belia sejujurnya. Cuma yang kita boleh improve ialah pelaksanaannya bila ia di bawah parlimen, di bawah Tan Sri Johari Abdul, di bawah parlimen. Dan yang seterusnya yang kita nak lihat ialah kemampuan Parlimen Belia ini untuk pergi jauh dengan connection yang ada, connection dengan kementerian. Benda tu yang diperlukan oleh ahli parlimen Belia yang akan datang. Connection tu yang penting. Bila kita tahu selok-belok kementerian macam mana dan sebagainya. Macam mana kita nak mohon sumbangan dan sebagainya. Dan saya ingin ceritakan juga sebab saya juga adalah Presiden NGO Empathy. Sepanjang saya menjadi Presiden NGO Empathy ialah NGO tentang kesihatan mental untuk belia. So dari situ saya bina connection saya ada untuk saya minta sumbangan ataupun untuk saya gerakkan kesedaran tentang kesihatan mental kepada belia melalui platform saya sebagai Parlimen Belia. Itu yang saya lakukan sebagai Parlimen Belia lah. Cuma dari segi secara keseluruhan, kejayaan Parlimen Belia masih belum memberangsangkanlah untuk saya untuk dikatakan sebagai satu puncak ataupun satu macam yang saya cakap tadi, push factor untuk mensegerakan lagi parlimen ni. Cuma implikasi ataupun impak tu perlu diperbetulkan oleh pihak parlimen sendirilah yang nak mengadakan Parlimen Belia tu. Baik, saya nak tanya kepada Vinosh. Mungkin soalan ni kita beri fokus yang lain sikitlah. Saya nak tanya sekiranya pilihan raya parlimen dadakan, ahli parlimen belia pun dah dipilih daripada pilihan raya tersebut. Jadi apa anda rasa menjadi isu yang mungkin dekat dengan anak muda yang perlu diangkat oleh ahli parlimen belia ketika ini? Honestly, cost of living. I think any youth sekarang ni kan, bila diorang consider what the future entails, mereka tak ada opportunity untuk mengadakan kehidupan yang parents kita ada, that golden entry into working life kan. So any of us yang in Klang Valley, you will know sekarang ni think nasi ayam pun RM10. Betul. Kan? Kadang-kadang boleh jadi lebih daripada itu. Ya, boleh lebih itu. Kadang I nampak nasi ayam RM9 ada, that's great, you know. Betul. And that shouldn't be the case, right? The case should be for youths to be able to have an opportunity. Mereka perlu diberikan peluang untuk
bekerja dalam bidang yang mereka belajar. So I think this is the main thing, right? Tapi I want to focus on something that Saudara Syed ada kata tadi, because the best thing that youth can do is actually to mobilize and menyuarakan. I still think ada banyak roadblock selain daripada untuk membentukkan parlimen for youth untuk menyuarakan. To give example, youth undi 18 or have the ability to protest to bring about change. Tapi for example, Akta Hasutan or Akta Perhimpunan Awam or Communication and Multimedia Act, all these are still in place yang menyusahkan student activism, kebebasan bersuara, kebebasan akademik. I think these are issues that already exist now yang youth still block youth in order to bring about change. So yes, Parlimen Belia is one way to do so, but like you said, cost of living, all these things, isu-isu ini dah boleh dibangkitkan, but it makes it very difficult sometimes for any other issues to exist because they are already hampered. So I don't know whether this Belia will necessarily be able to solve that alone, but there are many other things which need to be solved first lah sebelum kita pergi pada isu-isu formal, in a formal way through Parlimen. Baik, Kok Hin, setuju dengan Vinosh? Well, I think another issue is extremism lah. Walaupun dalam kalangan youth, kadang-kadang kita worry about radicalisation kan of youth. Jadi itu saya rasa kita perlu tangani juga, dan mungkin saya haraplah ahli Parlimen Belia boleh turut menangani ataupun fikir bersama untuk address isu ni. Tapi saya rasa bagi saya lah, the conceptual problem of Parlimen Belia itself masih sama-sama lah. Saya rasa mungkin saudara pun sebut tadi kan. So kita sebenarnya bila kita criticize the concept of Parlimen Belia, it's not against any individual. Saya sendiri pun ada kawan-kawan di Parlimen Belia. Shout out to Syazwan, Ezal. Tapi apa nama? Ya, seperti yang mereka pun ada yang bercakap lah, tidak ada bidang kuasa yang jelas. Dan apabila mereka sebulat suara ada resolution dah, ada usul lah, sebenarnya bila diangkat ke atas masih tidak tahu arah tujuannya kan. Jadi bagi saya di situ masih sama-sama lah dia punya direction ataupun bidang kuasa. So sehingga that address actually tak banyak yang mereka boleh buat lah sebenarnya. Dan satu mungkin saya boleh sebut jugalah, and it's not a Parlimen Belia problem sahaja. Parlimen Malaysia sendiri pun, kalau kau tanya ahli parlimen yang bukan menteri, yang bukan ahli jawatan kuasa select committee, yang tidak ada peranan lah khusus kan, menjadi backbencher ataupun pembangkang yang tak ada portfolio semua, memang very limited what they can do. Sebab the way our parliament is structured, dia punya time sangat urusan kerajaan. Baik, betul. Sehingga dah tamat dah, okay, maybe last 1%, okay lah, apa-apa perkara yang berbangkit. Itu pun boleh bicara speaker juga untuk nak bagi kan. Dan saya rasa kredit kepada Tan Sri Johari, speaker. Beliau sangat mengusahakan reformasi parlimen, dan kami dari segi masyarakat madani, civil society, kami appreciate lah usaha beliau untuk memperkasahkan Parliamentary Special Select Committee. Dan saya rasa mungkin kalau beliau ingin melihat kepada bagaimana kena mengukuhkan suara anak muda, dan maybe this is one of the way. Contohnya mungkin beri kuasa kepada yang parlimen beliau sedia ada, and bagi more resources so that mereka bentuk jawatan kuasa mereka sendiri yang ada power. So sama ada dia nak bentuk select committee ataupun dia nak bentuk caucus, itu terpulang lah. So there are different ways of navigating parliamentary structure sebenarnya. Bukan hanya di berkhidmat di tempat kawasan masyarakat dan sebagainya. So that's service lah. Tapi dari segi legislatif tu ada perkara dia sendiri. Baik, saya nak menyentuh juga dekat sini ya. Mungkin tadi dah dibangkitkan juga pembentangan ataupun cadangan mengenai nak melaksanakan pilihan raya belia ini, mungkin masih sama-sama. Kita tak tahu bagaimana ia akan dilakukan, bagaimana ia dilaksanakan, bagaimana nak reach out kepada golongan belia yang berada di luar bandar. Mungkin belia di bandar ini lebih progresif dibandingkan dengan di luar bandar. Mungkin ada belia yang progresif di luar bandar jika dibandingkan dengan di kawasan bandar. Jadi saya nak memetik ni laporan satu media tempatan mengatakan bahawa cadangan untuk melaksanakan pilihan raya belia bagi memilih perwakilan ke Parlimen Belia adalah satu bentuk pembaziran wang rakyat selain membebankan bidang tugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Dan ia dikatakan sendiri oleh Timbalan Pengerusi SPR ya, bekas Timbalan Pengerusi SPR Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar. Jadi mungkin Melanie nak kupas isu ini. Saya setuju. Okey, setuju. Kerana kalau kita lihat again di Wales kan, mereka ada youth election. Baik. Umur 11 hingga 18 tahun.
Jadi cara mereka buat election tu ialah online. Ada satu platform online yang mereka boleh vote siapa yang mereka nak undi lah basically. Jadi kalau kita boleh gunakan sistem ini lebih baik, then you can save more money rather than the traditional way, closing schools, line panjang, gunakan ballot paper. Jadi it's easier to reach people, and also kepada student overseas juga boleh undi the people that represent their constituent basically. Yeah. Baik. Saya nak kembali semula bersama dengan Syahidah. Mungkin kita ada banyak masa lagi ketika ini kita nak cakap. Tambah. Okey, nak tambah tadi. Boleh. Berkenaan dengan apa tadi? Kita bercakap mengenai sekiranya pilihan raya belia ini tidak dilaksanakan. Okey. Kita tengok pada saya is a good start untuk belia, sebab pindaan rang undang-undang pada 2019 yang mengatakan bahawa umur mengundi diturunkan kepada 18 tahun. Betul. Benda ni menjadi faktor utama yang membuatkan benda ni Parlimen Belia Malaysia perlu dilaksanakan untuk memberi macam boom factor kepada belia untuk sedar yang mereka perlu bertanggungjawab pada saya. Pada saya mereka dah tahu diorang perlu bertanggungjawab untuk mengundi. Dan cara untuk diorang bertanggungjawab untuk mengundi adalah pergi ke Parlimen Belia dan cuba untuk melaksanakan sesi pengundian dan sebagainya seperti mana yang dirancang. Tapi sebab tu pada saya rang undang-undang pada tahun 2019 yang dilaksanakan itu telah menjadi push factor ataupun telah menjadi satu benda yang buatkan benda ni walaupun ekonomi kita ada masalah, walaupun kita ada dikatakan membazirkan wang rakyat dan sebagainya, tapi pada saya kita dah buat satu benda ni, kita dah buat good start which is undi 18, tapi kita tak buat satu benda yang kita nak sedarkan boom factor kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak muda ni semua. So saya rasa Parlimen Belia memang diperlukanlah pada masa sekarang memandangkan usul undi 18 tu telah dipraktikkan kepada negara kita. Okay, saya mungkin tadi sebab saya ada cakap juga yang selain daripada mengadakan pilihan raya belia ini mungkin unionization tu, saya suka point tu sebenarnya. Mungkin Vinosh mungkin nak menambah selain daripada jika tak adalah pilihan raya belia ni, apa strategi lain yang mungkin boleh dirancang untuk memastikan agenda yang dirancang di peringkat suara belia ni mampu sampai ke pihak atasan? I think that there are two ways lah, right? And there's twofold. There's informing and then menyuarakan, kan. So going back to the issue, I think which you mentioned sebelum ni, which the whole cause, and you mentioned the point about persepsi di dalam bandar mungkin beza daripada luar bandar. Betul. So it's hard to menyuarakan suara belia if there are belia yang mungkin either not informed or are unsure macam mana untuk menyuarakan. Baik. So yes, ahli parlimen belia ni is maybe a step to adakan more awareness dekat tempat-tempat yang rural, right? But more education kena happen lah. Kita perlu mendidikkan anak muda di tempat-tempat yang mungkin bukan bandar. Not to say diorang less informed daripada kita, tapi untuk memberikan mereka empowerment bahawa suara mereka boleh didengar. And that's why I said, tak ikutlah kalau kita buat ahli parlimen belia, or you make it easier for students dekat universiti all across Malaysia untuk menyuarakan. Tapi if you give them access and you memberikan pendidikan, one way or another suara rakyat akan didengar. So it's not a one-step process. The root cause is kalau kita memberikan peluang tanpa mengenepikan, tanpa memberikannya sebagai ini adalah penyuaraan ahli belia sahaja, but as a important voice of the rakyat as a whole, then I think their voices will be heard in a capacity lagi besar. So I think that's the root cause yang politicians kena memberikan lah, berikan lagi capacity kepada suara mereka.
Baik, okey, nak tambah lagi? Macam yang Syed cakap tadi tu, Syed cakap unionization. Ya, betul. Saya suka ayat tu. Maksudnya kita ada satu usaha kolektif antara anak muda. Tapi kita sedar, kita tahu ada satu entiti nama dia Majlis Belia Malaysia. Itu yang kita nak tahu, impact Majlis Belia Malaysia tu kepada negara. Diorang ada convention Belia Nasional. Tapi sejauh mana benda tu pergi? Sejauh mana unionization tu berlaku? Itu mungkin saya boleh tanya dekat Syed. Boleh mungkin. pula saya yang Tak tanya apa, pula boleh kan? teruskan jadi moderator. Tak apa. Tapi saya nak Tanya tanya kepada saya. telinga Saya dekat mungkin Syed. nak menjawab soalan itu. Boleh. Bagi saya, Majlis Belia Malaysia has a different role. This concept of unionization, satu kesatuan, kalau kita tengok kesatuan pekerja, it cannot be attached dengan mana-mana kementerian. Dia tak boleh attach dengan parlimen itu sendiri. Itu masalahnya dengan Parlimen Belia. Parlimen Belia, yes, you understand the crooks and crannies of KPS, you understand the crooks and crannies of kerajaan. The bigger problem is that we don't have a youth third force. Third force kepada Belia itu sendiri. Majlis Belia is not it. Their role is not that. This is why when I say this lah, a concept of youth union ni, it brings a third force. This idea is not hard to be accepted. Our Prime Minister comes from a union, and so does, even yang di-Pertuan Dewan sendiri pun, Betul. daripada sebuah kesatuan pelajar. So, untuk menjawab soalan berkaitan dengan Majlis Belia tu, it has a different role. Majlis Belia is not the person yang boleh bawa a youth third force dekat sini lah. That's one lah. And then, maybe saya boleh add on to what Nevin said just now about informing, right? Informing youth lah. I take per se an example of Akademi Pilihan Raya. Nama Akademi Pilihan Raya untuk mendidik apa semua. I think daripada kita bazirkan duit buat pilihan raya ni, fund Akademi Belia tu ambil graduan. Kita ada one of the top universities yang melahirkan graduan Meskom yang baik, UiTM. Betul. Lambakan graduan Meskom. They are good people. Kalau kita bagi assignment dekat diorang, Tan Sri Dewan Speaker sendiri bagi assignment dekat diorang, macam mana kita nak promote pendidikan politik dengan youth? Betul. They'll come up with great ideas. Shout out Naim. Okay, so these are the people that we, in order to teach and inform the young minds, kena tanya orang muda sendiri. Kita tanya orang muda lah. Kena Kita tanya orang muda menjawab. Mungkin nak tanya kepada Kok Hin balik. Sebab tadi soalan kepada Iqbal tadi diberikan sendiri oleh ahli parlimen Belia di sebelah saya ni dengan begitu berkobar-kobar sebenarnya. Okey Kok Hin, mungkin platform lain selain daripada pilihan raya Belia ni Kok Hin? Seperti yang saya sebut tadi, saya rasa boleh memperkasakan Dewan Negara sebenarnya melalui sama ada youth quota ke bagaimana kan. 30% quota Dewan Negara untuk anak muda dan 30% ini dipilih. Anda optimis jika 30% itu diberikan kepada anak muda akan mampu menjalankan tanggungjawab mereka sebaiknya dalam Dewan Negara itu? Itu ideanya. Okey. Kalau kita skeptikal dengan benda ni, bagaimana pula dengan Parlimen Belia kan? So might as well you go to the main stage, tak payah dekat side show kan. You go to the main stage terus. And kalau you perform atau tidak, saya rasa actually mungkin kita sebab topik ni Belia hari ini, jadi kita fokus. Tapi sebenarnya Belia sebagai satu kumpulan, ada that different from other age group. Sebenarnya dia ada Belia yang dia akan perform, ada yang tak perform. Itu is a given, sama ada di Dewan Negara ataupun Parlimen Belia. Dia just like any other citizens. So dekat situ kita akan lihatlah siapa yang orang kata separate the wheat from the chaff, yang baik dengan yang tak begitu perform lah. Kita akan tahulah dari situ. Dan saya rasa apa yang Saudara Syed tadi sebut, saya rasa menarik sebab boleh dikatakanlah gerakan mahasiswa pada 10 tahun kebelakang ni agak lesu. Dan saya rasa antara sebabnya ialah perpecahan di peringkat politik nasional. Kalau dulu ada Persatuan Mahasiswa Islam dan sebagainya lah. So saya punya masa tesis pasal gerakan mahasiswa. So itu topik close to heart lah. Dan selepas Dr. Mazli menjadi Menteri Pendidikan, beliau telah moratorium AUKU kan. So you can ada pindaan AUKU dan sebagainya. So sekarang actually you dah boleh berpolitik sebenarnya. Baik. Betul. Tetapi selepas legislation itu nampaknya semakin lesu, bukan semakin menjadi ni. Kalau 2010-an almost every weekend akan ada demo lah. Baik. Demo Mansur PTPTN, demo air, demo anti-ISA. Sekarang ni tak tahu demo apa lah kan. So itu misterinya saya rasa dekat situ. When you open up the space more, sometimes what you expect didn't happen. So saya rasa itu mungkin kita di sinilah masyarakat madani ke, ahli politik ke, kena fikirlah bagaimana kita nak merangsang pelibatan orang anak muda dalam ruang ini. Dan ruang ni
is open. Dia boleh jadi satu union, dia boleh satu parlimen belia, dia boleh jadi satu youth quota. Tapi ruang ni macam mana kita merangsang untuk terlibat, to give tak elok pula sebut perkataan tak boleh sebut kat TV kan. To give a care lah about this. Okey, saya nak tanya Melanie. Melanie, kita nak menjawab apa yang diberi point oleh Kok Hin tadi. Mengapa agaknya pergerakan pemuda ataupun belia di universiti ketika ini dilihat istilahnya tadi semakin lesu ketika ini? Pandangan Melanie sendiri. Pandangan saya, because I come from a university swasta kan. I came from Help University, so private university. Mereka tak berapa put enough, how do you say this, pressure into knowing apa itu politik. The only close to politics we get is student union. Student union untuk law students, other faculties as well. Tetapi hanya ini je lah yang kita dapat. Jadi banyak pelajar di universiti swasta tak berapa memahami apa itu politics di Malaysia. So kebanyakan rakan saya akan tanya saya lah, apa itu peranan untuk adun, kenapa kita ada 2 pilihan raya. So pemahaman pilihan raya tu dan politik sangat-sangat lemah. Jadi kalau kita nak tackle the feeling of lesu, then kita harus start from the ground, right? You should start from primary or secondary untuk mengajar orang muda ini apa itu politik. Dari segi struktur government, how the law making process is. So mereka ada idea, oh inilah Malaysia, inilah that's how Malaysia is formed. This is how Malaysia is run. So yeah. Saya tak rasa ataupun dunia politik belia ataupun aktivisme politik, aktivisme belia tu sendiri lesu macam yang Kok Hin cakapkan. Dia figura-figura macam YB Adam Adli sebelum ni kita perlukan pada masa sekarang untuk lantang bersuara. Contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia dah cuba untuk buat temu Anwar kan. Lepas tu kita dari situ dia cuba untuk kumpulkan inisiatif ataupun suara-suara anak muda untuk dia perbaiki universiti. Dari situ juga kita boleh tengok mana figura-figura yang lantang bersuara, yang berani beraktivisme tanpa mengetepikan dia punya pelajaran dan sebagainya lah. So saya rasa itu adalah fasa yang memang aktivisme mungkin lesu, tapi kita perlukan mungkin dalam figura-figura yang betul-betul macam yang saya cakap tadi tu, yang betul-betul berani untuk bersuara semula, untuk membangkitkan semula student union. Zaman tu lah yang kita perlukan sebagai belia. Mungkin keadaan ni, mungkin saya nak tanya Kok Hin balik semula sebab Kok Hin yang bangkit tadi. Mungkin adakah disebabkan kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini berlaku beberapa kali pertukaran kerajaan. Mungkin itu antara isu yang mendorong kepada berlakunya kelesuan ini, Kok Hin. Ya, of course saya rasa mood nasional itulah akan menentukan juga bukan saja apa yang berlaku di peringkat politik, tapi juga di politik peringkat kampus, pilihan raya kampus dan sebagainya. Jadi di peringkat politik nasional contohnya perpecahan coalition. So itu pun lead to perpecahan gerakan mahasiswa. Dan ada yang sefaham saya lah, ada yang dah naik turun tukar nama, lepas tu pecah lagi yang baru tu kan. So dia semakin fragmented lah. Dan ini mungkin menarik sebenarnya kalau ada siapa yang buat kajian ke ataupun next show kan. Dia punya landscape politik gerakan mahasiswa selepas 2015 tu. Sebenarnya bermulanya perpecahan PAS tu lah. Saya rasa selepas tu memang very fragmented lah. Bukan saja di national politik tapi di peringkat mahasiswa. Dan sama ada kita nak kata lesu ataupun dia change form lah seperti yang Syazri sebut tadi kan. Dia punya mungkin taktik dah tukar, kurang lantang, dia lebih konsultatif to the government, mungkin terlibat dalam temu Anwar. Tapi sebelum ni pun ada TN50 yang KJ buat kan. So benda ni sebenarnya dah berterusan dari dulu. Cumanya yang bukanlah nak kata Mbok yang lebih confrontational, tetapi yang boleh memimpin masyarakat. Kalau ingat
sewaktu Wall Street Journal menerbitkan tentang Datuk Seri Najib, antara gerakan aktivis yang keluar adalah mahasiswa yang kata tangkap MO1 dan sebagainya. Maksudnya di keadaan mood yang mana mungkin ada orang masih takut-takut, gerakan mahasiswa yang ke depan yang membuat protes dan sebagainya, dan di sini kita masih belum nampaklah di peringkat sekarang ini. If I may add to Of course, yes, of course. Saya seorang je masih lagi mahasiswa dekat Saya sini pun. hari ni. Masih lagi, okay. As sebahagian juga daripada gerakan mahasiswa di kampus, and saya memang resonate apa yang kau ingin cakap. Post 2015 memang jadi lesu. Bagi saya, aku pun nak ada pindaan sekarang and Betul. so on. Dah ada lebih banyak kebebasan untuk mahasiswa dekat depan. I think ini pun ada jadi satu masalah ya, sebab bila there's no problem, mahasiswa there are a lot of stake, especially sekarang it's very fragile. You are on scholarship. If you lost the scholarship, that's it lah for you. Betul. Right? That's it for Bye-bye. you. You cannot survive anything. Betul. There's not that one substance. Tak ada api yang mengapikan gerakan mahasiswa ni to push for something. There's not that. Plus with the absence of a persona tu, the figura yang hilang daripada yalah, semua pun dah jadi kerajaan sekarang. Faham. So tak ada figura tu. Ya. Baik, ini Tak ada satu crisis, perbualan. tak ada villain lah. Ya, tak ada villain. Tak ada villain. Tak ada Tapi yang saya betul-betul kongsi lantang. sedikit, actually mungkin this is not a very this problem is not limited to gerakan mahasiswa, Betul. tapi di peringkat civil society pun dia selepas 2018 sebenarnya banyak yang tertarik dengan fenomena kan tukar kerajaan, first time baru. So semua nak try menyumbang bakti dan sebagainya. So banyak yang masuk dalam sama ada parti ke, masuk kerajaan ke. So dia as a vacuum lah sebenarnya dalam civil society dan juga di gerakan mahasiswa. Baik. Dan saya rasa sampai sekarang kita masih memproses ataupun merekrut balik dia punya void tu. Baik. Baik, kita dah dengar penjelasan yang panjang lebar daripada kelima-lima panel kita. Mungkin untuk beberapa minit yang terakhir ni kita nak dengar harapan terhadap pembangunan belia di Malaysia daripada kelima-lima belia yang ada di sebelah saya. Mungkin boleh mulakan dengan dengan lima-lima belia di sebelah kanan saya ni. Okey, baik. Harapan saya, belia-belia kat luar sana saya akui memang ada yang hustle, ada yang tangga gaji dia tak naik-naik, ada yang cost living cost dia memang takut situ je, dia tak boleh naik. So saya harap sangat belia-belia yang kat luar sana tu cuba reach kita orang, cuba reach parlimen belia yang ada ni, cuba untuk sama-sama berganding bahu untuk tunjukkan yang kita ada satu coalition yang padu, yang boleh kita kuatkan suara kita, yang boleh kita make sure suara kita boleh didengari. Dan yang lagi satu, kalau Tan Sri Johari Abdul nampak ataupun tengok recording ni, saya harapkan kuasa kepada Parlimen Belia Malaysia bukan hanya terbatas kepada Parlimen Belia Malaysia saja. Ia boleh digunakan untuk menggubal undang-undang ataupun dibincangkan di peringkat atasan ataupun diberi geran dan sebagainya. Kuasa tu bukan terbatas di situ saja. Saya harap sangat bila dilakukan Parlimen Belia Malaysia ini, yang seterusnya di bawah Parlimen, ia adalah lebih baik dan kuasanya tidak tertakluk pada satu kuasa saja. Baik, terima kasih Nur Syahidah. Okay, Nevin mungkin nak tambah Nevin. Actually harapan saya untuk belia is to bring back pendebatan demokrasi to its roots and asasnya. What I mean by this is that perbahasan dalam demokrasi has to be policy based, has to memajukan interest negara. I hope the youth will take a different step away daripada isu-isu kaum, isu-isu religion, and memajukan isu yang akan membawa negara ke hadapan. I think to see democracy for a bigger picture, to memajukan Malaysia, not just to be in office. Bukan untuk memegang kuasa politik sahaja, but to view democracy sebagai satu tugas untuk memajukan negara as a whole, and to stop this politicization of race and religion, and to focus on getting our country back to where it is. Terima kasih Nevin. Dan juga Melanie. Harapan saya is that peluang dan ruang untuk orang muda lebih luas dan kepercayaan kepada orang muda put more emphasis on it lah, because if you give young people the power, they can do great things, right? If you see, kalau kamu lihat undi 18
yang started from Kira and Tama. Mereka juga pelajar universiti semasa movement itu started. Kalau kita lihat seorang aktivis Rashifah Al-Junaid, dia pun seorang mahasiswa di UM yang bawa plakat untuk fight for paid internship. So kalau kamu tak beri mereka ruang itu, mereka akan create lah ruang itu untuk mereka. So don't underestimate young people because they have the uniqueness in them to actually fight for the things they want. Baik. Said dan juga Kok Hin, secara ringkasnya. Said dulu. Semua benda bermula di meja restoran mamak. Anything is possible. As a youth, that is the biggest platform you have is a restaurant meja mamak. You talk about the things you want and believe that that conversation will reach to more people. And yeah, it's media also plays a role untuk ketengahkan belia ke hadapan supaya more people know. Maybe tiba podcast after this. Baik, insya-Allah. Dan juga Kok Hin. Harapan saya kalau anak muda yang nak terlibat lebih aktif dalam gerakan sosial dan sebagainya, Bersih is always willing to engage. So siapa-siapa yang nak bawa masuk kampus, sembang isu politik, isu pendidikan, demokrasi, we are always open to it. You can reach us all the time. Dan satu lagi harapan saya adalah kepada pembuat dasar is, you know the saying that when you are the fish, you don't realise the water. You tak nampak water sebab you hidup. So kadang-kadang bila we are in the room of powerful decision maker, tak ada youth, kita kena tanya where is all the youth? Apa yang menghalang mereka daripada masuk? Ataupun women for that matter kan. Dia bukannya macam okay, let's find a quota ataupun let's create a new body for youth, tapi what is stopping them from reaching here in the first place? Apa barrier dia? Dan kita mula address barrier tu. Baik, terima kasih Kok Hin dan juga terima kasih sekali lagi kepada kelima-lima panel belia saya yang berada di sini hari ini. Kita memberi fokus mengenai pilihan raya belia dalam dialog anak muda untuk kali ini, dan apa pun kita akan bawakan banyak lagi topik-topik menarik di waktu dan hari yang sama di waktu akan datang. Kita membincangkan segala-galanya khusus mengenai belia. Dengan itu sekian, saya Syaf Syukri untuk dialog anak muda untuk minggu ini. Assalamualaikum, salam hormat, kita jumpa lagi.